Lagi peruntukan di bawah Belanjawan 2021 yang dipanggil sebagai Jana Kerja yang difahamkan sebanyak 3.7 bilion ringgit diperuntukkan di bawah program ini dan difahamkan juga sebanyak 500,000 graduan akan mendapat manfaat daripada program Jana Kerja ini. Ya, jadi untuk kita bercakap mengenai Belanjawan 2021 ini, Jana Kerja untuk golongan belia ini, di studio bersama kita Encik Nurul Huda Mohamed Afandi, Naib Presiden Majlis Belia Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bila kita bercakap mengenai jana kerja untuk golongan belia ini, ia sudah pastinya untuk kita membasmi isu pengangguran. Dan isu pengangguran ini bukanlah satu isu yang baharu. Sebelum ini telah dirancanakan pelbagai program seperti My Apprentice dan My Future Job. Namun kali ini, tahun 2020, cabarannya cukup luar biasa, situasinya berbeza, peruntukan yang lebih besar telah diberikan. Seperti yang Syu cakap tadi, 3.7 bilion telah diperuntukkan dengan memberi manfaat kepada 500,000 peluang pekerjaan melalui skim Jana Kerja ini. Mungkin untuk permulaan ini boleh memberikan pencerahan terhadap kelebihan kepada golongan belia dalam program ini. Okey, terima kasih kepada RTM kerana menyebut saya mewakili Majlis Belia Malaysia. A bit of background saya punya, saya buat own business juga. Saya buat training dan juga saya ajar on digital marketing untuk MDEC juga. Jadi melalui program ni saya rasa adalah inisiatif yang bagus untuk kerajaan. Tapi ia perlu lebih transparan dan juga lebih mudah untuk graduan ataupun belia untuk apply pekerjaan ni. Jadi dia tak boleh macam kalau selalunya sebab program kerajaan ni banyak inisiatif tapi tak ramai orang tahu. Betul. Jadi kena transparent and kena marketing dia kena up sikit lah. Dan untuk golongan belia terutamanya yang menganggur untuk mendapat manfaat daripada skim Jana Kerja ini, persediaan daripada mereka juga perlu kita berikan, maklumkan terlebih dahulu untuk mereka mendapat pekerjaan di bawah skim Jana Kerja ini. Jadi selaku Cik Huda sendiri, wakil daripada MBM, apa persediaan utama yang perlu mereka persiapkan diri mereka untuk menghadapi dugaan selepas ini dan juga mendapatkan pekerjaan di bawah skim Jana Kerja? Okey, kalau dekat MBM ni kita ada buat program ProCans. ProCans ni kita kerjasama dengan HSBC. Kita dah buat 2 sesi, dah latih lebih dari 100 belia. Di mana dalam modul dia kita masukkan satu hari on digital entrepreneurship, digital marketing, and then kita ada on macam mana nak soft skill, career. Kita masuk juga a bit about industrial relations. Lagi kita ada cover on komunikasi semua. Jadi belia yang ingin mencari pekerjaan, sebab kita mesti tahu kalau majikan dia nak cari bukan setakat akademik saja, perlu juga soft skill yang menepati kehendak majikan lah. Jadi kita perlu graduan yang seimbang, I would say. Kita sedia maklum Majlis Pekerjaan Negara telah ditubuhkan dan dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Perdana Menteri, dan ini menunjukkan bahawa isu pengangguran dan juga isu kehilangan pekerjaan semasa tempoh pandemik COVID-19 ini cukup dekat di hati Yang Amat Perdana Menteri. Jadi mungkin Encik boleh kongsikan apa antara penekanan yang perlu kita berikan perhatian dalam untuk kita mencapai matlamat Jana Kerja dan juga matlamat-matlamat di bawah skim pekerjaan negara ini. Dan seperti yang Encik nyatakan tadi ialah pendedahan itu masih lagi kurang. Apa sebenarnya yang perlu kita tangani dalam hal ini? Okey. Saya majlis yang baru nak set up ni kan, kita memang propose kalau boleh kita ada wakil dari Majlis Belia Malaysia masuk dalam majlis ini, dan juga kalau boleh ada involvement dari influencer ataupun wakil-wakil dari pekerja, sebab kita nak tahu yang majlis ni bukan just top level, dia kena ada dapat feedback dari ground juga. And untuk
siapa yang untuk menjadikan program ni lebih sukses, kena ada involvement kena ada kerjasama antara kerajaan dan juga pihak SME juga, PKS. Ya, jadi untuk golongan belia mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan soft skill mereka, dengan kelayakan akademik mereka, ialah kerajaan boleh menyediakan platform ataupun ruang pekerjaan untuk mereka yang menganggur ini, tapi mereka juga perlu mencari kerja yang sesuai dengan diri mereka, kerana sekiranya ianya tidak sesuai mungkin akan menyebabkan mereka menganggur di kemudian hari ataupun sekali lagi kerana tidak sesuai berada di sesuatu kawasan tersebut, di ruang persekitaran pekerjaan tersebut. Betul. Jadi bagaimana pihak MBM memainkan peranan untuk membantu penganggur-penganggur ini mencari pekerjaan yang sesuai untuk diri mereka di bawah jana kerja? Okey, kalau dekat MBM, selain kita buat program macam ProCans ni, kita juga menggalakkan lebih ramai belia masuk dalam persatuan belia. Bawah MBM ada 40 badan gabungan, kita ada lebih dari 100 majlis belia daerah. Jadi melalui involvement mereka dalam persatuan belia, ia akan meningkatkan diorang punya soft skill dan mereka akan dapat experience untuk buat program, macam nak cari sponsor, macam nak cari jadi MC. Jadi benda-benda ni yang tak dapat dalam akademik. Jadi benda ni yang sebenarnya majikan cari. Jadi melalui involvement dalam program pertubuhan belia, mereka boleh juga mendapat open dia punya mind, jadi dia boleh terbuka sikit. Mungkin dia belajar macam saya. Background saya belajar accounting. Wow. Saya chartered accountant, tapi sebab through saya punya involvement, saya masuk dalam aktiviti belia, so saya belajar macam mana nak organize event, macam mana nak buat program, dan saya juga belajar macam mana jadi trainer. Jadi kalau dulu tanya saya masa graduate, saya tak pernah terfikir saya akan jadi trainer. Jadi melalui involvement dalam aktiviti ini, dia akan membuka minda belia ni untuk saya tak semestinya saya graduate ni, saya mesti kerja dalam bidang ni. Ya. Menyentuh berkenaan itu tadi, ianya pasti menyentuh aspek reskilling dan upskilling, iaitu untuk meningkatkan potensi diri golongan belia di luar sana. Kita ingin membangunkan belia yang berkemahiran tinggi untuk mereka mendapat pekerjaan, bukan saja pekerjaan daripada mengikut latar belakang pendidikan mereka, tapi juga mereka perlu mahir dalam beberapa perkara, dan juga mungkin pandangan terhadap pemekasaan TVET untuk kita membolehkan golongan belia kita ini berdaya saing dan juga sesuai dengan pasaran ekonomi semasa. Okey. Saya rasa memang important sangat reskilling, especially cross skilling. Maknanya dia boleh buat bukan saja macam katakan background dia accounting, dia boleh juga buat IT, dia boleh juga buat marketing. Sebab selalunya bila masuk dalam pekerjaan, macam saya punya staff, background dia adalah Islamic finance. Tapi dia memang tak buat kerja Islamic finance langsung. Dia buat kerja macam dia tolong develop modul, jaga admin untuk training, and then mungkin a bit customer service juga. Jadi saya rasa sebagai belia, okey, macam sekarang kalau belum dapat pekerjaan, gunakan masa ni untuk join program-program yang ada. Banyak macam sekarang ni ada penjana HRDF. Boleh attend course 5 hari free. Apply saja kalau dapat. Jadi gunakan peluang yang ada. Saya tak pernah, dah berapa tahun kita dalam kerjaya, tak pernah ada tahun yang you boleh attend banyak sangat training for free. Percuma. Ya, percuma. Jadi sekarang ni hadirkan diri masuk dalam pelbagai pelatihan ni, jadi boleh increase, naikkan your skill apa semua. Dan juga untuk TVET, sebenarnya TVET kalau TVET ni sebenarnya berguna sebab kita perlu juga orang yang boleh buat technical. Jadi kalau nak untuk belia yang masuk dalam bidang TVET ni, kalau boleh waktu belajar tu, modul diorang tu mesti ada kolaborasi dengan majikan. Jadi dia terus dapat experience untuk buat kerja yang dia belajar tu di dalam
praktikal teruslah. Jadi ini akan memudahkan mereka bila dah graduate tu boleh dapat kerja terus. Ya. Tadi pun Huda ada kongsikan ada banyak program free dalam masa setahun untuk belia-belia yang menganggur di luar sana. Jadi ini mungkin kesempatan sesuai untuk kita uar-uarkan berkenaan program-program percuma tersebut untuk mereka sama-sama mendapat manfaat daripada program itu. Ya, selalunya program-program percuma ni you kena tengok dalam WhatsApp lah. Kalau tak pun tengok dalam Facebook kan. Jadi macam saya baru habis je semalam hari Ahad. 5 hari program digital marketing. So kita buat digital marketing bootcamp untuk ajar mengenai pemasaran on social media. Kita ada on Google, ada on e-commerce, marketplace, ajar macam nak buka kedai Shopee, and then lagi kreatif, video marketing, YouTube marketing. Jadi program-program ni dia banyak. Sekarang ni dalam penjana HRDF ni banyak kategori. Ada yang buat program on place and train. Place and train tu saya hantar staff saya, dia attend untuk belajar macam mana nak manage operation kat office. Jadi saya rasa belia bila masuk social media tu cuba try masuk grup-grup yang grup-grup training ke apa semua, boleh untuk kembangkan. Jangan just masuk dalam social media tengok orang gosip je. I know you going. Itu memang orang kata orang golongan belia ni dia tak larilah daripada perkara-perkara hiburan ni dan sebagainya kan. Untuk kita menggalakkan mereka lebih mencari peluang pekerjaan tu, mungkin mereka sedikit leka kerana mereka tak nampak lagi masa depan mereka tu. Cik Huda juga pernah melalui juga zaman sebagai belia. Jadi kalau setakat ini sudah menjadi selaku naib presiden MBM sendiri, apa sebenarnya keperluan utama golongan belia sekarang ini? Saya rasa kita belia Malaysia ni banyak sangat peluang. It's just whether dia nak ambil peluang ni ke tak. Sebab macam bila saya jadi Presiden Commonwealth Alliance of Young Entrepreneurs, saya pergi Bangladesh. Bangladesh saya punya partner organisation kat sana, Bangladesh Youth Leadership Center, dia buat program untuk 300 orang tapi 2,000 apply. Dan orang menunggu nak masuk program tu setiap 2 tahun. Tapi kat Malaysia kita banyak program tapi belia tak sambut. Jadi belia mungkin macam mana? Mungkin hidup kita lebih mudah ke ataupun tak ada mentor yang nak motivate dia untuk ambil peluang-peluang ni. Jadi kalau boleh mungkin kat universiti. Kalau kat universiti dulu masa saya study kat Melbourne, kita ada career center. So jadi kita boleh pergi ke career center. Career center akan ajar kita how to prepare untuk work life. Jadi kena ada inisiatif lah. Kena bercakap mengenai inisiatif ini. Kita akan membincangkan topik Belanjawan 2021 Jana Kerja untuk golongan belia ini dengan lebih lanjut lagi kerana kita ada seorang lagi panel bersama kita. Kita akan bercakap secara langsung sekarang ini iaitu Encik Muhammad Abu Kadir Mubarak Ali, Ahli Jawatan Kuasa Kerja MBM, Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Khas Latihan dan Kepimpinan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Munawar, Suhaida. Ya, kita rakan saya. Ya, kita sekarang ini membincangkan mengenai aspek jana kerja untuk golongan belia. Mungkin boleh kongsikan peranan pihak MBM sendiri untuk membantu menyokong segala inisiatif di bawah pihak kerajaan, di bawah kelompok jana kerja ini untuk kita membantu kelompok-kelompok belia di luar sana yang terjejas sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Okay, terima kasih. Peranan MBM utamanya ialah seperti Cik Nurul telah highlight, ialah komunikasi kepada belia-belia yang ingin tahu, yang mungkin tak tahu, yang mungkin tak jelas. So peranan MBM dengan badan-badan kami di sekitar negeri ialah memperhalusi komunikasi, memperjelaskan situasi supaya inisiatif kerajaan yang agak bagus untuk Belanjawan 2021 ni sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Sebab inisiatif kerajaan memang selalunya yang banyak pilihan, memang komprehensif, tetapi cabaran yang dihadapi kita ni sejak dulu lagi lah, bukan sekarang saja, ialah tak sampai kepada mereka tu.
Dan mungkin pada pandangan Cik Abdul Kadir sendiri, kenapa isu ini berlarutan sehingga ke tahun 2020 sekalipun, walaupun belia masih mempunyai masalah pengangguran yang tinggi dan sebagainya, tapi tetap apa jua inisiatif dan juga platform yang disediakan oleh kerajaan tidak sampai sepenuhnya secara menyeluruh kepada mereka. Pada pandangan Abdul Kadir sendiri, mengapa masalah ini, polemik ini masih belum selesai sehingga sekarang? Pendapat saya sendiri ialah sebenarnya dia bukan salah siapa lah. Dia individu sendiri, ada yang mungkin yang proaktif, ada yang tidak proaktif. Kita punya tanggungjawab, belia ni tanggungjawab kita sendiri untuk ingin tahu apa peluang-peluang yang diberikan, macam Kak Nurul telah highlight tadi. Banyak sebenarnya peluang yang diberikan, amat-amat banyak kalau kita jelaskan list down. Kerajaan negeri pun ada inisiatif mereka sendiri, syarikat swasta pun ada inisiatif mereka sendiri. Dia, bagi saya dia terpulang balik kepada individu itu sendiri, nak pergi tanya ke, nak pergi ambil tahu ke, nak baca ke tak. So terpulang kepada mereka juga. Sambil itu juga peranan NGO, peranan badan-badan belia juga perlu memainkan peranan yang lebih besar lah, supaya komunikasi ni lebih jelas dalam bentuk-bentuk infografik ke, dalam bentuk-bentuk senario ke, dalam bentuk-bentuk komunikasi yang berlainan di media-media tertentu, seperti sekarang ada platform TikTok. Cara-cara information tu disampaikan secara kreatif supaya mudah faham. Bagaimana pula pandangan mengenai e-wallet RM50 yang telah diberikan kepada golongan belia dan manfaatnya yang perlu difahami oleh golongan belia? Saya rasa RM50 itu ya a good start, satu permulaan yang baik, dan kita melihat kepada tujuan dia yang lebih besar atau lebih strategik. Kita ingin menggalakkan, kerajaan ingin menggalakkan sebenarnya ialah penggunaan digital wallet atau digital platform dan mengurangkan penggunaan wang tunai. Antara sebabnya juga ialah pandemik COVID-19 ini telah mengakibatkan menyentuh permukaan tertentu, boleh membahayakan, boleh mendapatkan jangkitan ke, seperti yang berlaku beberapa bulan yang lepas lah. So dengan RM50 e-wallet yang akan dimasukkan dalam akaun platform tertentu, dia dapat mempercepatkan proses pendigitalan dan mengurangkan penggunaan wang tunai. Di samping itu juga lebih kurang memforcekanlah anak-anak muda ni untuk menggunakan platform digital. Dan Encik Abdul Kadir, kalau kita boleh minta pandangan daripada Encik Abdul Kadir sendiri, tadi saya kongsikan sebanyak RM3.7 bilion diperuntukkan di bawah program Jana Kerja. Sebanyak 500,000 graduan difahamkan akan memanfaatkan di bawah program Jana Kerja ini. Adakah jumlah 500,000 yang diperuntukkan ini mencukupi untuk graduan yang berada di seluruh Malaysia untuk mendapat pekerjaan? Dijangkakan dalam masa tahun ini dengan tahun depan, jumlah mahasiswa-mahasiswa yang akan mencari pekerjaan adalah lebih kurang dalam 300,000 ke 40,000. Saya rasa 500,000 ialah nombor yang cukup baik untuk permulaan. Tetapi perlu ditambah as we go along lah. Kita melihat pada tahun depan, kita harapkan pengangguran akan menurun, tapi kita tidak boleh menjangkakan lah. Sebab kita tak, data yang kita ada ialah daripada universiti awam, tidak termasuk daripada universiti swasta, kolej swasta. So cadangan kami juga lah untuk meningkatkan skim jaminan pekerjaan ini, dan fokusnya lebih kepada mahasiswa-mahasiswi yang malangnya, bukan malangnya, mungkin not the right time untuk masuk dalam alam kerja. Tetapi bukan mereka ada pilihan, tapi keadaan dunia, keadaan negara, keadaan pandemik yang telah mengakibatkan keadaan seperti ini. Baik, apa antara harapan dan juga mungkin saranan daripada Encik Abdul Kadir sendiri kepada golongan belia di luar sana untuk memanfaatkan segala platform dan juga inisiatif yang telah dilaksanakan yang akan direncanakan oleh kerajaan sekarang ini dalam membantu mereka meningkatkan potensi diri dan juga menghadapi cabaran COVID-19 ini? Okay, pertamanya saranan saya lah, dalam Belanjawan 21 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan, terdapat amat banyak program-program yang berkaitan dengan belia yang perlu dilihat satu persatu dan kategorikan.
program reskilling, upskilling, pembelajaran, dan program-program kemahiran, program-program pendigitalan, program-program bisnes di bawah skim-skim yang berkaitan dengan SME. So teliti butiran-butiran yang telah diberikan oleh kerajaan. Keduanya, lihat kepada upskilling dan reskilling tentang kemahiran yang mereka rasa nak belajar. Mereka rasa pekerjaan yang mereka nak bekerja dalam masa depan memerlukan kemahiran-kemahiran begini. Fokus kepada kemahiran tersebut. Dan seterusnya saya amat menggalakkan kepada anak muda untuk sentiasa baca. Proaktif untuk baca, untuk memeriksa maklumat-maklumat yang terdapat di agensi kerajaan, di laman web agensi kerajaan dan social media. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Abdul Kadir selaku Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Khas Latihan dan Kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Kerja MBM bersama kita menerusi Skype hari ini untuk kita berkongsi berkenaan dengan topik jana kerja untuk belia. Kita kembali semula ke studio hari ini. Bersama kita ada tetamu di studio hari ini, iaitu Puan Cik Nurul Huda bersama kita selaku Naib Presiden Majlis Belia Malaysia MBM, untuk kita sambung sedikitlah topik kita berkenaan jana kerja untuk belia ini. Seawal umur berapa sebenarnya untuk belia di luar sana menyiapkan diri mereka untuk menghadapi cabaran bekerja nanti? Okey, sebenarnya kalau ikut tarifan umur belia mula dari 15. Jadi dari umur, kalau macam dari umur 15 tu you dah boleh start explore. Okey, lepas you habis SPM nak masuk universiti mana? Saya dulu suka pergi career fair atau university fair sebab saya juga suka kutip barang free lah kan. So bila pergi career university fair ni boleh tengok apa program yang ada. Dari situ bila dah masuk kat universiti, you dah start pula fikir. Universiti selalu buat career fair. Jadi you boleh attend and then boleh tengok apa peluang yang ada. Saya masih ingat masa saya pergi, masa tu tahun pertama saya nak cari internship lah kan. Lepas bila cuti sekolah cuti universiti kena buat internship. Jadi saya ada bercakap dengan wakil dari Accenture. Sekarang tak adalah, sekarang dia jadi dia dah merge lah. Accenture no. Arthur Anderson dah merge lah. Jadi masa tu officer yang ada tu dia tanya pasal IT audit. Saya cakap, tak, saya nak buat accounting lah biasa. Tapi mana tahu bila saya dah second year masuk, saya buat internship betul kat IT audit. Saya tak pernah terfikir. Jadi bila pergi program-program ni, you macam terbuka minda tau. Lagi satu, masa dekat universiti tu ataupun dekat sekolah, cuba aktifkan diri dalam persatuan. Bila buat masuk dalam persatuan, kita bukan just buat program kat sekolah atau universiti tau. Sebab kita nak buat program tu, kita perlu cari sponsor. So dari situ kita kena interaksi dengan majikan kat luar, dengan prominent figures kan, kita jemput untuk datang buat sharing ke apa. Dari situ minda akan start terbuka. So sekolah or universiti is not just about belajar je lah. Betul. Golongan belia, mereka perlu mencari inisiatif alternatif sendiri untuk mereka menghadapi cabaran masa kini, terutamanya sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Aspek digitalisasi cukup penting dalam ini. Ramai yang memanfaatkan aspek digitalisasi ini, ada yang berniaga dalam talian, dan ternyata peluang ini dimanfaatkan untuk mereka menjana pendapatan. Pandangan Cik sendiri terhadap alternatif yang terbaik untuk belia di luar sana, bukan sahaja mengharapkan daripada program-program ataupun pekerjaan tetap semata-mata, tapi mereka perlu kreatif, bijak dan mencari peluang-ruang yang lain. Seperti kita lihat ada program belia pena, belia tani, bagaimana usahawan muda di luar sana yang walaupun berada di kampung tapi mampu menjana pendapatan lebih daripada 5 angka. Pandangan? Ya, sebenarnya ini memang bidang saya lah, sebab as usahawan trainer kita memang latih rakyat Malaysia untuk buat pemasaran digital. Jadi memang kena ambil peluang masa ni. Digital marketing is no longer an option lah. It is a must. Jadi because macam yang Abu Kadir sebut pasal e-wallet kan. E-wallet tu sebenarnya bukan just RM50. Sebenarnya data yang government nak. Data tu kalau dalam business digital ni, data is number one lah. Data is king. Jadi kalau kita buat pemasaran digital,
kita bukan just jual sekali tau. Kita dah boleh tahu pelanggan ni suka produk ni. Okey, next time kita boleh promote ke pelanggan ni produk ni. And then lepas tu bagi pihak kerajaan juga dah dapat data ni, ini gunakan peluang ni untuk menyebarkan inisiatif. Sebab sekarang berapa ramai orang yang sebenarnya tengok TV, baca surat khabar. Ramai dapat informasi sebenarnya dari tengok Facebook ke atau WhatsApp ke semua. Jadi perlu guna peluang yang ada ni dalam data dalam tangan ni untuk menyebarkan maklumat, dan dari pihak belia sendiri gunakan platform-platform digital ni untuk meningkatkan. Kalau tak ada barang nak jual pun boleh jual diri. Maksudnya you promote diri you so that future majikan you akan tertarik untuk okey, kita nak jemput belia ni untuk program kita ke, atau belia ni boleh jadi kita punya pekerja diri ke, pekerja sendiri. Ya. Okey. Bagaimana kalau di minit terakhir ni mungkin Cik Nur dah boleh kongsikan pihak MBM sendiri memainkan peranan untuk memperkasakan lagi belia di luar sana supaya mereka boleh meningkatkan lagi kebolehpasaran mereka dan juga mendapat pekerjaan sesuai dengan diri mereka. Okey, kalau kat MBM, selain kita sebenarnya banyak program kita buat, selain dari program ProCans ni yang untuk belia yang menganggur atau belia yang underpaid. Kita juga ada program kolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk macam ajar untuk belia tani, and then kita ajar macam mana nak dapat grant dari kementerian. Kita juga ada program baru kita buat minggu lepas untuk coaching. Jadi coaching kita collaborate dengan International Coaching Federation. Ajar belia macam mana nak peluang untuk menjadi coach sebagai salah satu peluang kerjaya juga untuk jadi coach. Jadi saya nak patah balik ke soalan tadi. Saya rasa untuk belia sekarang ni ramai yang suka gig style. Betul. Jadi program-program kerajaan ni boleh buat macam gig style juga. Macam kita ke MDEC, yang saya sukanya sebab kita ada budget, and then MDEC akan buka kepada trainer, siapa yang cepat, siapa yang rajin buat kelas akan dapat lebih banyak. Jadi untuk program kerajaan pun boleh buat macam itu juga. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Nur Huda Muhammad, Naib Presiden Majlis Belia Malaysia atas perkongsian yang cukup bermanfaat dalam usaha kita untuk memperkasakan golongan belia di luar sana dalam menghadapi cabaran pasca COVID-19 ini, dan pastikan golongan belia di luar sana memanfaatkan segala ruang dan juga platform yang disediakan oleh pihak kerajaan. Baik, Syul, sekarang ini kita akan terus ke konti